Kitab Sejarah Mazhab Syafi'i dari awal hingga kini oleh Syekh Muhammad Ibni Muhammad Al-Astal. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Pengenalan Mazhab Syafi'i oleh Dr. Akram Al-Kawasimi beserta penambahan yang berguna. Di akhir kitab ini, dilampirkan kitab Al-Mirajul Mi Al-Muqtarah bagi ilmu usul dan fiqh. Kata pengantar, kitab ini bukanlah kitab matan yang perlu dihurai setiap kalimahnya, dan ia bukanlah kitab syarah yang diringkaskan. Sebaliknya, ia adalah kitab tersendiri, lengkap dengan pengetahuan namun dalam bentuk yang tidak terlalu panjang. Ia umpama perahan jus yang segar yang diadun dari pelbagai buah yang hampir sama. Ia bercampur antara satu sama lain dan diperah sehingga mengeluarkan minuman lazat yang tidak dapat dicam buah asalnya. Bab pertama, tentang Imam Syafi'i rahimahullah. 1. Sejarah hidup Imam Syafi'i. Persekitaran zaman Imam Syafi'i. Suasana politik. Imam Syafi'i, 150 hingga 204 Hijrah, hidup di zaman 6 Khalifah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun. Pemerintahan ketika ini terkenal dengan kerajaan yang stabil dan kemakmuran ekonomi sehingga memungkinkan kepesatan peradaban ilmu dan pengetahuan kerana rakyat hidup dalam keadaan aman dan mampu berinovasi. Suasana ilmu. Khalifah Abbasiyah amat mengutamakan ilmu. Pelopornya adalah Khalifah Muhammad Al-Mahdi hidup di tahun 158 hingga 169 Hijri. Ulama diperuntukkan dana dan dilantik menganggotai kerajaan. Perpustakaan dibina, sumber ilmu diutamakan. Ulama diundang dalam majlis kerajaan sehingga persidangan terkadang berubah menjadi tempat perbahasan ilmu, malah menjadi majlis perdebatan. Ulama ketika ini berlumba-lumba menyusun dan mengarang setiap ilmu secara berasingan sehingga sebahagian ilmu lebih terkenal berbanding yang lain. Ini kerana umat Islam di era Abbasiyah adalah memperkasakan agama, berbeza di era Umayyah sebelumnya adalah memperjuangkan agama. Ilmu dikumpul sebanyak mungkin agar tidak hilang tanpa dibezakan antara satu ilmu dengan yang lain. Ilmu Nahu disusun bila berlaku banyak kesalahan baris dalam bahasa Arab dan bangsa Arab bercampur dengan Ajam. Ilmu mengenal kalimah, kamus, disusun bila berlaku kekeliruan antara penutur asli dan dialek tempatan. Ilmu balaghah disusun bila berlaku silap dalam memahami maksud Al-Quran. Ilmu hadis disusun bila berlaku pemalsuan dalam hadis. Dan begitulah seterusnya. Sehinggakan ulama terkemudian mewarisi legasi ilmu yang begitu banyak dan mampu berkarya, serta mengarang, seperti Muwatta Imam Malik, Risalah Imam Syafi'i, karya Muhammad Ibni Al-Hasan Ash-Shaybani dan lain-lain. Era Abbasiyah adalah menyusun kitab, sedangkan era Umayyah adalah menghimpun segala ilmu dalam bekas yang satu, sehingga penuntut ilmu mampu memahami agama secara keseluruhan. Ini menggambarkan begitu pesat ilmu yang ada di era Abbasiyah sehinggakan seorang yang mendalami sesuatu ilmu serta permasalahannya, dia akan tenggelam di dalamnya. Lemahnya, dia tidak menguasai ilmu yang lain. Kelemahan seperti ini perlu diatasi. Sarjana agama perlu memperuntukkan sebahagian waktu untuk mendalami ilmu yang dia kuasai dan sebahagian waktu lain untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang lain agar dia tidak ketinggalan. Aku menjelaskan jalan penyelesaian terhadap permasalahan ini di akhir kitab ini. Daulah Abbasiyah meluas hingga ke sempadan negara China di sebelah timur dan sempadan Morocco di sebelah barat. Lalu berlaku pertembungan peradaban dan pemikiran hinggakan berlaku perdebatan dan berbantah-bantah dalam ilmu. Ketika ini muncul golongan Syiah dalam akidah dan hukum fiqh, asalnya gerakan politik ketika pemerintahan Umayyah. Mereka terpecah kepada Imamiyah, Zaidiyah, Ismailiyah dan lain-lain. Mu'tazilah, bersifat politik berideologi,
sebelum bertukar kepada mazhab agama yang mempunyai 5 prinsip: tauhid, adil, janji baik buruk, kedudukan di antara dua kedudukan dan amar makruf nahi munkar. Mereka mendapat tempat dalam majlis-majlis khalifah, terutama Al-Ma'mun, sehingga ideologi mereka menguasai kerajaan, hingga terjadi fitnah Al-Quran makhluk. Khawarij, mazhab akidah berpolitik, asalnya gerakan pemberontak di zaman Umayyah. Mereka terpecah kepada Azarikah, Sufriyah, Najda'at dan lain-lain. Pengkaji sejarah mendapati gerakan-gerakan seumpama ini banyak muncul dan hidup subur di zaman pemerintahan Abbasiyah. Hampir-hampir sahaja mereka berjaya mempengaruhi pemikiran dan ideologi umat Islam ketika itu. Dalam masa yang sama, pengikut ahli sunnah wal jamaah sibuk berbahas dalam permasalahan usul dan fiqh dan ada terpengaruh dengan logika Yunan selepas ia meresap dalam tamadun Islam. Kemampuan berhujah menjadi lambang simbol keilmuan, sehingga muncul ilmu khilaf yang dikenali sebagai fiqh perbandingan. Antara terawal, karya Imam Syafi'i. Al-Ilamah Muhammad Abu Zahrah menggambarkan, dan jika kamu ingin menamakan zaman Imam Syafi'i sebagai zaman kemuncak perbahasan fiqh, maka namakanlah. Dan jika kamu ingin berkata, hukum fiqh yang muncul kini adalah hasil perbahasan perdebatan di zaman dahulu, katakanlah. Namun begitu, jedong fiqh yang bernilai ini telah pupus dan hilang hari ini walaupun ada pelbagai isu dan polemik semasa, namun kerana sikap ta'assub dan merendahkan pihak lawan, berakhlak buruk dengan mengutamakan siapa yang berkata melebihi apa yang dikata, menolak kebenaran, melampau dalam berhujah, tunduk kepada kehendak penguasa, hilang nilai murni dalam berakhlak, menyebabkan banyak kenikmatan ilahi dalam kecemerlangan ilmu kini hilang dan pudar. Kesimpulan. 5 ciri persekitaran Imam Syafi'i. 1. Kestabilan politik dan kekuatan parti pemerintah. 2. Kemakmuran ekonomi. 3. Kerajaan mengambil berat terhadap ilmu dan ilmuwan. 4. Muncul gerakan politik, doktrin dan mazhab fiqh serta banyaknya perbahasan ilmiah. 5. Giat usaha dalam terjemahan dan penyusunan ilmu. Persekitaran begini amat membantu Imam Syafi'i dalam usaha ilmiah beliau.